Bila kita bercakap tentang jahiliyah, saya nak memanggil dan menggamit kembali memori kita tentang sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum yang dikatakan sebagai zaman al-bi'sah, sebelum diangkat Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul dan mendakwahkan Islam kepada penduduk-penduduk di Mekah. Stigma yang selalu dimainkan di dalam sejarah ialah gambaran yang dirupakan dan diberikan kepada masyarakat pada waktu dan zaman itu ialah masyarakat jahiliyah. Bila gambaran dan rupa jahiliyah ini digambarkan di dalam kitab-kitab sirah, kita meneliti informasi-informasi ini yang sebenarnya yang dimaksudkan jahiliyah yang selalu skeptik, jahil tidak tahu, jahil bodoh, jahil tidak mengerti. Adakah rupa jahiliyah yang digambarkan kepada masyarakat sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah golongan yang tidak tahu, golongan yang tidak mengerti, golongan yang bodoh? Sebenarnya gambaran jahiliyah adalah salah satu bentuk gambaran yang boleh saya definisikan sebagai dia ialah salah satu bentuk yang bukan ataupun tidak sejalan ataupun tidak selari dengan apa yang dikatakan sebagai Islam. Itulah jahiliyah. Dalam rupa apa dia, dalam bentuk apa dia, sekiranya dia tidak selari, sekiranya dia tidak sejalan, sekiranya dia tidak menepati apa yang dikatakan sebagai konsep Islam, itulah jahiliyah. Dan jahiliyah ini boleh berlaku, apa yang kita katakan menerusi sifat, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi sikap, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi keadaan, situasi, condition, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi kepribadian, perilaku, boleh berlaku jahiliyah. Juga menerusi satu sistem juga boleh berlaku jahiliyah. Apapun kalau kita tengok gambaran jahiliyah yang diberikan kepada masyarakat pada masa dan waktu itu, mereka sering digambarkan bentuk jahiliyah seperti suka berfoya-foya. Ya, sememangnya itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka minum arak ataupun minum minuman yang memabukkan, ya, itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka berzina, jahiliyah. Suka mengadu nasib, jahiliyah. Suka menenun, bukan menenun kain ni tak, bertenung nasib, juga adalah jahiliyah. Suka berjudi, jahiliyah. Suka berperang atas perkara-perkara yang kecil dan remeh-temeh, jahiliyah. Ada sebahagian mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup, jahiliyah. Ada yang menganggap anak perempuan ini sebagai sial dan malang, jahiliyah. Jahiliyah inilah yang merupa bentukkan konsep jahiliyah yang diberikan kepada mereka. Tetapi kalau kita nak nisbah dan padukan jahiliyah dalam erti kata tak tahu, dalam erti kata tak cerdik, dalam erti kata tak jahil, kenapa tidak? Kerana mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan pengalaman dalam perdagangan dan perniagaan. Jahilkah mereka? Kerana mereka cekap berniaga, pergi ke sana sini, utara selatan, rihlatus syita'i was-saif, perjalanan musim panas, perjalanan musim sejuk yang telah dilalui berkurun-kurun oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Adakah mereka jahil dari sudut itu? Tidak. Tetapi kerana sikap, kerana sifat, kerana kondisi, kerana perilaku dan sistem yang dilalui oleh mereka, itulah yang membentuk sistem jahiliyah. Kalaulah sekiranya rupa-rupa yang kita sebutkan tadi masih lagi berlaku, walaupun kita hari ini sendiri mendakwa kita sudah zaman maju, kita sudah zaman cemerlang dan gemilang,
kita sudah zaman teknologi maklumat, kita sudah zaman yang melampaui batas, tetapi kalau condition tadi masih wujud, bermakna jahiliah masih belum tanggal dan hilang daripada sistem kita. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Baik, kalau kita perhatikan antara bentuk-bentuk jahiliah di dalam sirah, sebagai contoh, pernah digambarkan menerusi sirah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah menegur salah seorang sahabat besar, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini telah menuturkan sesuatu perkataan yang kurang menyenangkan terhadap salah seorang sahabat lain, iaitu Muazzin Ar-Rasul, tukang azan Rasul, Bilal Rasul, iaitu Bilal bin Rabah, dengan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur dan sifat jahiliyah. Apa perkataan yang pernah dituturkan oleh Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah? Hai anak perempuan hitam, hai anak perempuan berkulit gelap. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Abu Dzar kepada Bilal, kerana Bilal adalah seorang yang berkulit gelap. Bilal adalah seorang lelaki yang berkeadaan kulit dia demikian. Dan bila Bilal menerima kenyataan ini yang keluar daripada mulut Abu Dzar, maka Bilal terus membuat pengaduan kepada Rasulullah tentang hal keadaan demikian. Kerana kenyataan tadi menyakitkan hati Bilal, kurang senang di hati Bilal, walaupun mengingatkan dia adalah sahabat besar Rasulullah, Abu Dzar. Dan bila Rasulullah membuat clarify pengaduan ini, benar dah apa yang diadukan oleh Bilal, dan benarkah sahabat Abu Dzar mengatakan demikian kepada Bilal? Setelah dipastikan kebenaran dan kesahihannya, Rasulullah menegur secara keras tindakan Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam diri kamu masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Walaupun Abu Dzar kita kenali sebagai salah seorang sahabat besar Nabi, dan ini tidak menafikan untuk ada sebahagian sahabat yang mempunyai mungkin sifat, sikap dan condition ke arah jahiliyah. Dan ini memaknakan kepada kita hal ini berlaku adalah dalam salah satu bentuk tarbiyah yang akan diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah, mungkin kepada sahabat tertentu sebagai panduan di kemudian hari kepada sahabat-sahabat yang lain agar jangan melakukan demikian. Walaupun cuma berkata dalam bentuk ejekan dan sindiran, tu pun dah termasuk dalam sifat jahiliyah yang diertikan oleh Rasulullah. Baik, kalau kita mengembalikan apa yang ingin kita bicarakan pada malam ini, sebab masa kita terhad, jadi saya akan mengemukakan beberapa sebab yang terjadi kenapa sistem jahiliyah itu masih wujud. Sekurang-kurangnya dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syarah Rasmul Bayan, mengemukakan 6 sebab. Antara sebab yang pertama ialah kerana berprangsaka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di atas kosakata prasangka buruk terhadap Allah, di bawah itu disyarahkan antaranya 2 benda yang penting. Termasuk di dalam prasangka buruk terhadap Allah ialah dia menyebutkan kekufuran akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah. Pertama, kekufuran dan kekafiran itu salah satu akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah, dan yang kedua akan membawa kepada prasangka buruk yang direka-reka atas nama Allah. Kita bincangkan dari sudut yang pertama. Kadang-kadang kekafiran dan kekufuran yang dilalui oleh manusia yang menyebabkan mereka ini menafikan aspek ketuhanan dalam kehidupan dia.
Bahasa mudah hari ini kita panggil sebagai golongan etisme. Golongan etis yang tak mempercayai, yang tak membenarkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita nak menolak dan menafikan dakwaan-dakwaan yang dikatakan oleh mereka bahawa Tuhan ataupun Allah ini tidak wujud. Skeptik yang selalu berada di dalam minda dan pemikiran manusia, bila sesuatu itu tidak dapat dibuktikan, sesuatu tidak dapat dirupakan, sesuatu tidak dapat digambarkan, sesuatu tidak dapat diadakan, sesuatu yang tidak dapat disyarah dan didetailkan, maksudnya benda tu tak ada. Benda tu tak wujud. Dan lebih jauh untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi adalah amat-amat sukar sekali. Bila soalan-soalan yang berbentuk, kalau Tuhan itu wujud, di mana dia berada sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, bagaimanakah rupa Tuhan? Kalau Tuhan itu wujud, apa yang dia buat sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, buktikanlah bagaimana keberadaan Tuhan, rupa Tuhan, itu ini, bla 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 bla. Dan ini adalah soalan yang mungkin dianggap sukar kerana skeptik kita selalu bermain dengan kebenaran itu dibuktikan melalui 5 panca indera. Sekiranya akal tidak mampu untuk menanggapi, sekiranya satu bentuk unsur atau zat tak mampu disentuh, tak mampu digosok, tak mampu dijamah, kemudian tak mampu dilihat oleh mata kasar, kemudian tak mampu dinilai, tak mampu di itu, tidak mampu di ini, jawapan dia tak wujud, tak ada. Dengan conclusion, bagi pegangan golongan etis, Tuhan itu tak wujud atas perkiraan-perkiraan tadi. Jadi mereka lebih mengagungkan akal-akalan manusia dengan berpijak atas logik, dengan berpijak atas rasional, sukar untuk orang yang beriman, sukar untuk orang yang dikatakan mempunyai rasul dan percaya kepada kitab-kitab membuktikan dakwaan kita terhadap mereka. Sekarang buktikan di mana kewujudan Tuhan. Dan sebenarnya bila mereka bermain dengan akal-akalan seperti ini yang kononnya mereka menganggap mereka hebat, kononnya mereka menganggap mereka bijak dengan berpandukan kepada konsep akal semata-mata. Bahkan lebih jelas kalau kita mempertanyakan sekiranya kamu benar-benar nak mengagungkan konsep logik dan rasional berpandukan akal, tunjukkan kepada kami sekarang di mana akal kamu. Hak kamu nak guna akal sekarang tu, hak kamu definisikan AKAL, akal, tunjukkan bagaimana rupa akal sekarang. Mana boleh nak tunjuk ustaz akal? Dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat. Jadi kalau dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat, siapa yang definisikan akal? Dan kenapa memandai-mandai definisikan atas nama sesuatu yang tak wujud, tak boleh nak digambarkan? Faham ke tak ni? Tunjuklah akal. Tang mana hak kata ada akal itu, mana akal nak tengok? Adakah kamu mampu? Tidak. Tetapi bila ditanya, kamu mengiya dan membenarkan ada akal. Hak otak tu lain. Belah kepala semua ada otak. Akal yang kamu boleh sebut. Guna akal. Tak boleh nak tunjuk pun. Dengan akal kamu berlagak bijak. Kami seorang yang bijak. Baik, kalau ada definisi bijak, B-I-J-A-K, tunjuk sekarang bijak tu macam mana? Tunjuk bijak tu lagu mana? Saya pun teringin nak tengok rupa bijak. Bagaimana rupa bijak? Ada rambut ke? Ada 2 telinga ke? Ada gigi ke? Tak mampu. Kalau tak mampu, kalau tak boleh diwujudkan, siapa yang definisikan bijak tadi? Siapa yang nak memandai-mandai definisikan benda yang tak ada? Hakikatnya berlagak bijak semata-mata. Tak, kita guna akal, kita guna kebijaksanaan berlandaskan terhasil daripada sikap-sikap. Jadi orang macam ni menunjukkan orang tu bijak. Sifat macam ni, orang tu bijak. Jadi kalau kamu definisikan seseorang itu perangai macam ni dianggap bijak,
Sifat macam ni dianggap bijak, condition macam ni dianggap bijak, sistem macam ni dianggap bijak. Value, nilai, neraca apa yang jadi timbangan untuk kamu definisikan macam ni bijak? Apa value, apa dasar, apa pertimbangan hak jadi neraca dan kayu ukur hak kamu kata macam ni bijak? Mungkin kamu kata bijak, di sisi orang lain benda ni tak bijak pun. Contoh, kamu mengatakan konteks ini bijak, kami belah ni kata benda ni tak bijak. Jadi apa nilai dan value untuk membenarkan salah satu? Hak betulnya bijak ke tak bijak lagu ni? Apa kita nak pakai? Kitab apa nak pakai? Sumber apa nak pakai? Last kali kamu membijakkan diri kamu dengan ini, kami pun membijakkan dengan ini juga. Maksudnya tak akan ada apa pun. Tak akan ada pun nilai. Sebab itulah Allah menurunkan kitab. Kitab inilah akan jadi manual. Kitab inilah akan jadi panduan. Inilah keperluan kepada agama. Jadi untuk menilai apa dia hak ada di sini. Apa dia batil ada di sini. Apa dia putih dan hitam di sini. Baik dan betul di sini. Salah dan benar di sini. Syariat di sini, akidah di sini, segala-galanya di sini sebagai neraca, sebagai nilai untuk membezakan hal tersebut. Tetapi selagi mana tidak ada acuan dan panduan agama, apa yang dinilaikan hak dan batil, baik dan jahat, hitam dan putih di sisi kamu jelas berasaskan akal semata-mata yang boleh dikontrakan oleh sesiapa pun. Di sisi kami ni bagus, tapi di sisi orang lain mungkin tak bagus. Tapi nak buat nilai bagus tak ada. Nak buat nilai bagus tak bagus tu tak ada. Jadi mana panduan untuk menetapkan? Kami ada kitab, kami ada sumber, ini yang kami jadikan panduan. Macam mana mereka nak boleh ada sumber sedangkan mereka menolak kewujudan Allah? Otomatik mereka akan menolak bentuk konteks Nabi-Nabi dan Rasul. Lagi jauh mereka akan menolak turun-turunnya wahyu atas nama kitab-kitab tertentu. Kalau kita bermain dengan konsep kehidupan sebagai contoh, hakikat penciptaan dan hakikat kehidupan. Jadi manusia hari ini kalau menolak keberadaan Allah sebagai pencipta, pengatur sekalian alam, kita didatang dari mana? Oh, saya dilahirkan oleh perut mak saya lah. Bermula daripada situ. Kemudian membesar sampailah mati. Itu adalah proses alami yang sentiasa diyakini dan dipercayai. Jadi sebelum mak kamu tek, bila punca dia di mana? Alam ini sejadi keadaan dia semula jadi ke ada pencipta? Tuan-tuan boleh tak nak meletakkan akal kita yang rasional dan logik bahawa semua ni jadi secara semula jadi dan kebetulan tak ada orang buat? Boleh tak nak letak logik dan rasional demikian? Matahari ada sejak dulu, kebetulan. Bumi ada sejak dulu, kebetulan. Planet ada sejak dulu, kebetulan. Hak tu ada sejak dulu, kebetulan. Ada benda yang kebetulan, ada benda yang bukan kebetulan. Ni meja ni, kebetulan kah? Masa mula-mula buat masjid dulu, bila kami buka cermin tu, ada dah meja. Kebetulan Ustaz. Bolehkah ni nak dianggap kebetulan? Tak ada orang create meja. Kebetulan juga atas meja tu siap mikrofon. Tak tahu datang dari mana. Juga kebetulan. Adakah ni nak dianggap kebetulan? Ada orang yang cipta, ada orang yang buat. Bahkan masjid ini tak boleh kita katakan sebagai kebetulan. Ada orang buat. Konsep kebetulan tidak boleh berlaku sama sekali kecuali kita kena meyakini adanya pencipta dan pengatur. Sebab itulah ini termasuk dalam konsep akidah keimanan. Untuk kita menyamaratakan definisi iman dan percaya masih belum rigid lagi untuk sampai antara percaya dengan beriman. Tetapi setakat itu bahasa mampu meletakkan nilainya. Kalau iman yang sebenar, kamu percaya yang kamu tak boleh tengok.
Iman yang sebenar yang kamu tak boleh rasa, yang kamu tak boleh raba, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Pernah jumpa Allah? Tak pernah. Pernah nampak? Tak pernah. Pernah tengok? Tak pernah. Pernah lihat? Tak pernah. Kalau atas dasar semua tak pernah, bagaimana tuan-tuan boleh meyakini dia ada dan dia wujud? Itulah nama dia iman. Iman ni benda hak kita tak boleh tengok, tapi kita tetap yakin dan percaya dia ada. Orang yang tak percaya dengan benda-benda tadi, dia berpegang kepada kebendaan, materialistik. Orang-orang yang falsafah nilai benda dan materialistik tetap akan menolak dan menafikan sesuatu yang tak boleh dilihat, diraba, diapa. Dia akan tolak. Malaikat, tak pernah tengok malaikat. Maksudnya malaikat tak wujud. Malaikat tak ada. Kita termasuk rukun iman. Tak percaya, menafikan malaikat. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Tak percaya Nabi dan Rasul, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Tak beriman dengan kitab, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Keseluruhan rukun iman yang 6 adalah ghaibiyah. Allah ghaib daripada kita, malaikat ghaib daripada kita, Rasul, Nabi ghaib daripada kita. Maksud ghaib daripada kita, kita tidak pernah ada, kita tidak pernah wujud semasa Rasul itu berada pada zaman mereka. Kita hanya mendengar kisah mereka dalam Quran, Nabi-Nabi dan Rasul. Kita mendengar kisah mereka dalam kitab-kitab hadis. Kita mendengar kisah mereka syarahan ulama-ulama dan tuan guru. Kita tak hidup pun zaman mereka, tapi percaya atau tidak, Rasul dan Nabi pernah wujud dalam sejarah. Kita percaya dia ghaib dari sudut zaman kita. Kitab sama, kita tak pernah wujud pada zaman Taurat turun. Kita tak ada pada zaman Zabur diturunkan. Kita tak ada zaman Injil, bahkan Quran yang kita percaya, kita bukan berada pada zaman itu sewaktu Quran dan wahyu turun pada Nabi Muhammad. Tapi hari ini yang berada di hadapan kita, kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pegang ini pernah diturunkan oleh Allah melalui wasilah malaikat Jibril kepada junjungan besar Nabi Muhammad. Itulah keimanan. Hari kiamat, benda tak tahu ke mana lagi ni, mati pun tak lagi. Nak suruh percaya yang lepas mati ada alam dan kehidupan lain. Tapi tuan-tuan percaya atau tidak? Bagaimana tuan-tuan mempercayainya? Bagaimana nak meletakkan nilai rasional dan logik bahawa ada kehidupan kedua selepas ini? Inilah keimanan. Qada dan qadar lebih jauh. Itulah keimanan. Kita beriman apa yang telah ditentukan oleh Allah, diskripkan oleh Allah dan apa? Orang panggil ubat tu? Descriptionkan oleh Allah. Kita beriman Allah dah tentukan kita. Sejak sebelum kita ni dia jadikan, diadakan, sampailah penghujung yang ditentukan oleh Allah, syurga dan neraka. Kita melalui skrip-skrip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Jadi bagaimana dengan golongan-golongan yang tidak mempercayainya? Sebab masa yang singkat, kita pergi kepada konteks yang kedua, iaitu golongan-golongan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Bagaimanakah konteks huraian dan syarahan manusia yang berprasangka buruk terhadap Allah? Maksudnya mereka yakin Allah ada. Mereka percaya Allah ada, cuma prasangka mereka tak benar dan tak tepat tentang Allah. Dah digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana gambaran umat-umat sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita ambil gambaran zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Allah Nuh adalah salah satu bentuk prasangka buruk manusia terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung berhala. Adakah sebelum ini Allah menuntut? Adakah sebelum ini Allah membenarkan untuk hal demikian berlaku di atas muka bumi?
Sedangkan ajaran awal yang bermula daripada Nabi Adam, lanjutan kepada Nabi Idris, lanjutan kepada Nabi Nuh tetap membawa risalah dan jalan yang sama, memurnikan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenayah akidah pertama. Ini jenayah terhadap keimanan yang pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh bila munculnya prasangka yang tidak tepat dan benar terhadap Allah dengan mengadakan sembahan-sembahan dalam bentuk idol-idol, patung-patung yang dirasakan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Prasangka mereka ini silap, prasangka mereka ini tidak benar. Yang benar yang dibawa oleh Nuh untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, khalis tauhid ilallah. Tetapi mereka membelakangkan dakwah Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka memperleceh dan mempermain-mainkan dakwah Nabi Nuh. Sehingga berlakulah prasangka buruk terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung sembahan dan berhala-berhala tadi. Bagaimana zaman seterusnya? Zaman Nabi Hud yang terkenal dengan kaumnya Ad, yang mengagungkan materialistik, konsep pembangunan, ekonomi yang mantap, ekonomi yang mampan, sehingga mereka mengabaikan syariat Allah pada masa itu. Jadi turunnya Nabi Allah Hud alaihi salam mengingat dan cuba mengembalikan mereka ke jalan benar sebagaimana saudaranya Nuh sebelum ini. Tetapi peringatan kekal sebagai peringatan, dakwah kekal sebagai dakwah. Nabi Hud ditolak oleh kaumnya dengan persepsi yang sama. Diejek, diperleceh, itulah yang dilalui setiap Nabi dan Rasul pada zamannya. Confirm dan pasti Allah gambarkan adanya penentang. Tapi mereka berprasangka apa terhadap Allah yang silap bila mereka menolak kepentingan syariat Allah. Ketentuan bagaimana mereka nak hidup beragama dan hidup sebagai manusia dengan jalan yang benar, ini mereka tolak. Mereka nak hidup dengan cara mereka sendiri, tak perlu manual dan panduan dari Tuhan. Biar kami hidup dengan cara kami, dengan sistem kami. Dia rasa cara dan sistem itu lebih baik sehingga menafikan syariat Tuhan. Itulah materialistik. Lalu inilah tanggapan prasangka buruk terhadap Allah dengan menafikan dan menolak syariat tadi. Dan tuan-tuan tahulah kisah-kisah seterusnya supaya saya tidak memanjangkan hal tersebut. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim. 3 golongan baginda terpaksa berdepan, bukan? Golongan-golongan yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Namrud sendiri yang mendakwa dan mengaku sebagai Tuhan. Golongan yang diwakili oleh ayahandanya sendiri, penyembah-penyembah berhala. 3 golongan besar. Juga menerima nasib yang sama, ditolak dakwahnya. Bagaimana anak saudara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut bin Haran, yang manusia pada umatnya bergelimpangan dengan isu sosial, isu seksual, yang kita panggil sebagai hari ini homo lah kan. Lelaki dengan lelaki, homoseksual. Ini isu sosial, isu yang besar dalam masyarakat. Tetapi pada masa itu dianggap biasa, tak ada masalah. Sebenarnya mereka dah langgar fitrah. Kambing jantan kenal kambing betina. Beruk jantan kenal beruk betina. Binatang lain semua kenal pasangan. Kenapa manusia yang dikatakan mengagung-agungkan rasional dan logik tadi sampai tak kenal pasangan dia? Adakah tak cukup pedang untuk bertarung sehingga menggunakan pedang yang lebih pendek? Ini yang berlaku. Tapi itulah hakikatnya. Prasangka mereka bahawa Allah tidak akan menurunkan bala dan azab. Tetapi lihat apa yang berlaku. Begitulah seterusnya Nabi-Nabi sebelum ini. Sampailah kepada pengakhiran Nabi Bani Israel. Apa yang berlaku kepada Nabi Isa akibat prasangka yang buruk terhadap Allah. Isa dianak Tuhankan. Dan ada sebahagiannya Isa dituhankan. Dengan kata lain, ditrinitikan konsep ketuhanan. Berlaku sekali lagi konteks yang lain dari sudut prasangka buruk terhadap Allah. Di mana nilai-nilai al-khalis, murni, mengesakan Allah sudah dihancurkan di tengah-tengah oleh musuh yang nyata.
Siapa musuh yang nyata? Iblis, yang telah dilaknat oleh Allah, yang meminta usianya ini ditangguhkan sampai hari kiamat dengan janjinya akan menyesatkan anak-anak Adam sampai ke penghujung, ke pengakhiran hayat dia. Dan hari ini adakah masih lagi berlaku prasangka buruk terhadap Allah? Dari sudut-sudut yang saya sebutkan tadi, mungkin kita akan menganggap kita tak mempunyai prasangka buruk terhadap Allah. Saya tak pernah berasa nak merupakan Allah. Tak ada. Saya tak pernah berasa nak menggambarkan Allah. Tak ada pada saya. Saya tak pernah berasa nak mengkhayalkan Allah. Tak ada. Jangan setakat rasa dari sudut itu kita merasakan jahiliah tu dah tak ada. Tapi bagaimana dengan bentuk-bentuk yang tadi? Sehingga kadang-kadang kehidupan kita memilih sistem yang lain untuk kita terapkan dalam masyarakat dengan menolak sistem Allah. Bagaimana kita menolak kehidupan yang dimanualkan oleh Allah menerusi kitab kepada para nabi-nabi digantikan dengan manual-manual yang lain dalam bentuk ism-ism yang kita pakai hari ini. Adanya pluralism, adanya secularism, adanya liberalism, adanya pragmatism, adanya nazism, adanya fasis, adanya ism to ism ni. Di mana nilai-nilai ini datang? Kalau bukan sebenarnya untuk menyaingi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada yang kedua. Yang kedua yang menjadi asas kepada jahiliah ialah merasakan cukup dan tidak perlu lagi untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kedua benar pada kenyataan ni, kebiasaannya jahiliah akan terjadi kerana seorang tu berasa dah cukup. Seorang tu berasa dah sempurna sehingga dia tidak memerlukan panduan lain lagi. Baik, kalau kita berasa kita dah cukup, kita berasa kita dah sempurna, siapa yang akan merasakan demikian? Yang selalunya akan merasakan demikian oleh orang-orang yang kufur dan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar sesuatu agama yang dianuti atas dasar dia sedar dia ini sebagai hamba, dia ini sebagai kuli yang dijadikan, diciptakan oleh Allah, yang diaturkan oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa cukup dan sempurna. Kalau kita sedar kita ni hamba Allah, kita tak perlu pun ada rasa cukup dan sempurna, tapi kita kena rasa memerlukan Allah. Salah satu sifat Allah ialah Al-Ghani. Nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Bila kaya dia tidak memerlukan yang lain, tetapi kita kaya saja, bukan maha kaya. Kaya kita pun masih lagi boleh diambil oleh Allah. Kita tak ada jaminan pun kekayaan itu akan kekal kepada kita sampai bila-bila. Mungkin hari ini kita kaya, kita tak ada jaminan aku akan kaya sampai aku mati. Berkemungkinan esok bankrupt, berkemungkinan esok muflis, berkemungkinan esok miskin, berkemungkinan esok fakir. Kekayaan itu tidak kekal. Kekayaan itu boleh diambil, boleh diuji oleh Allah bila-bila masa. Tetapi Allah Ghani, kaya. Kita yang memerlukan kepada dia. Jadi jangan pernah rasa cukup, jangan pernah rasa sempurna. Orang yang merasa cukup ni, bila dia nak start rasa cukup? Bila dia nak start rasa cukup? Sempurna sangatkah kita hari ni sehingga tidak perlu nasihat daripada orang lain? Sempurna sangatkah kita hari ini sehingga tidak memerlukan saranan dan panduan daripada orang lain? Lebih-lebih lagi dalam etika cara kita beragama. Kalaulah kita rasa hari ini kita dah cukup sempurna, pertanyaan simple saya, hari ini saya dah cukup, hari ini saya dah sempurna. Kalau kita merasakan itu, perlu adakah lagi sekolah-sekolah di negara kita? Perlu adakah lagi kolej-kolej di negara kita? Perlu adakah lagi pusat-pusat pengajian tinggi di negara kita? Perlu adakah lagi universiti-universiti di negara kita?
Perlu adakah lagi pusat-pusat pondok tahfiz-tahfiz di negara kita? Kalau kita dah rasa cukup dan sempurna. Bila adanya bangunan-bangunan dan nama-nama tertentu yang disebutkan tadi, ini menunjukkan anda tidak cukup dan anda tidak sempurna. Kalau kita rasa tak cukup, kalau kita rasa tak sempurna, kita menyekolahkan anak-anak kita bermula daripada tadika. Kenapa menyekolahkan mereka? Sebab kita sedar di mana tahap dan kemampuan mereka masih belum mencukupi. Dan dengannya mereka berada di sekolah, kita nak mencukupkan mereka. Kita nak menyempurnakan ilmu dan pengalaman mereka. Nak menyempurnakan maklumat dan informasi mereka. Sampai di tahap mana pun, jangan pernah mendabik dada, kita dah cukup dan sempurna. Kalau dah rasa cukup, tak perlu dah ada benda-benda tadi. Hakikatnya, kita tak cukup dan kita perlu diajar dan diberi pengajaran. Dan akan lahir daripada rasa tak cukup tadi, rasa cukup tadi, rasa sempurna tadi, Nabi-Nabi sudah diketepikan. Agama diketepikan. Wahyu dan kitab diketepikan. Kita bergerak dengan rasional. Kita bergerak dengan logik kita sendiri tanpa memerlukan benda-benda tadi. Adakah anda rasa cukup sempurna untuk mensistemkan kehidupan ini tanpa panduan agama? Sedangkan yang menjadikan kita Allah, yang menyediakan sistem yang kita tolak itu Allah. Boleh tak kita hanya percaya pada Allah, tetapi sistem yang dia buat untuk kita itu yang terbaik, kita tolak dan kita nafi? Patut atau tidak?